rujukan untuk orang semak hujah kita tu. Itu yang lebih penting lah. Jadi hari ni kita duduk zaman milenium tuan-tuan. Kita tak duduk zaman batu. Kita tak boleh nak tipu orang. Sampai bila kita nak tipu orang? Sampai bila kita nak habaq kata pemimpin kita ni betul, sedangkan kita seorang yang cakap dalam laporan akhbar semuanya bercanggah dengan apa yang diperkatakan. Jadi apa yang dihujahkan adalah biarlah kes ini di mahkamah. Bila kita tanya mereka, di mahkamah Najib telah dijatuhi hukuman bersalah. Dalam proses rayuan tidak bermakna bahawa seseorang itu bukan pesalah. Sebab dia ambil keputusan mahkamah tinggi. Mahkamah rayuan ni adalah bertujuan untuk merayu supaya keputusan mahkamah tinggi itu dipindah. Selagi keputusan itu belum dipindah, maka keputusan mahkamah tinggi itu adalah valid lah. Jadi Najib adalah penjenayah dalam kes SRC International. Tapi mereka menolak. Mereka kata tak boleh. Jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai apa benda. Itu keputusan mahkamah. Begitu juga dalam kes cukai Najib. Kita kata Najib wajib bayar cukai. Kita ada hujah. Kita kata Najib wajib bayar cukai. Dia kata berapa nak bayar cukai. Sedangkan itu adalah duit derma. Kita kata ini adalah keputusan mahkamah. Ini adalah keputusan mahkamah. Mahkamah menolak rayuan Najib dan menyuruh Najib membayar cukai ataupun dia akan dimufliskan. Mereka tak boleh nak terima kenyataan tu. Tu saya kata masalah mereka ini, anak bilis ni, masalahnya adalah mereka nak menegakkan benang yang basah. Begitu juga macam saya cakap bahawa Kerajaan Barisan Nasional semasa pemerintahan Najib Razak telah pun menjual 84 aset bermula daripada tahun 2010. Jual aset. Mereka kata mana ada mereka jual aset. Rakyat Malaysia tak bodoh. Rakyat Malaysia boleh semak. Senarai 84 aset yang telah dijual semasa zaman orang kata Kerajaan Barisan Nasional. Rakyat tahu Sungai Besi dijual. Mereka kata itu adalah tempat strategik. Kita tanya kepada mereka, sekiranya Malaysia diserang di pantai barat, maka kita ada Air Force base dekat situ di Pahang. Untuk mereka melindungi daripada ancaman negara China, Taiwan dan sebagainya. Sekiranya Pulau Pinang diserang ataupun sebelah utara diserang daripada Siam, Thailand dan sebagainya, maka kita ada camp di situ, camp Butterworth, untuk melindungi kita punya udara kita. Jadi yang sebelah selatan ni kita nak lindung pakai apa? Johor. Sebab itulah sebelah selatan kita rajin ditembusi. Asal flight Cina masuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Najib jual camp Sungai Besi. Benda ini adalah fakta. Tapi mereka kata dah, Najib jual camp Sungai Besi untuk membangunkan bandar Kuala Lumpur. Kita bukan kira bangun tak bangun. Kita kira itu adalah pusat pertahanan kita untuk mempertahankan negara di sebelah selatan. Kita bagi tahu kat mereka. Sekiranya kita naik kapal terbang biasalah. Terbang daripada Alor-Sedak mai ke Kuala Lumpur, mai di Subang. Dia angka masa dia adalah sejam 30 minit. Mana mungkin sebiji jet perang terbang daripada Butterworth mai Subang ataupun mai Johor 5 minit. Anda harap kelajuan dia berapa? Tak ada lah sampai 5 minit. Dia paling kuat 20 minit lah dia boleh sampai. So dia ambil masa yang panjang untuk dia sampai. Begitu juga dengan Pahang. Dia ambil masa yang panjang untuk dia sampai untuk memintas jet-jet negara luar yang masuk ke dalam negara kita. Khususnya di Singapura dan sebagainya. Kita bagi tahu mereka. Mereka kata kita fitnah. Jadi macam mana kita nak layan dengan anak bilis ni? Anak bilis ni bukan tahu apa. Anak bilis dia tak tahu apa. Dia tidak tahu apa yang berlaku. Mereka ni hanya dibayar duit. Sungai Besi pula dah. Sungai Besi mana sesuai lapangan terbang. Sungai Besi tak sesuai lapangan terbang. Habis tu Subang sesuai pula duduk tengah pekan. Tak sesuai juga lapangan terbang Subang tu. Jadi kita nak layan anak bilis ni. Anak bilis dia tak tahu apa lah. Macam juga Zahid. Mengadap Tan Sri Muda Yassin. Mereka kata kat saya fitnah. Saya kata kat mereka, mana mungkin saya fitnah kalau benda tu keluar dalam akhbar. Dalam akhbar berita harian keluar, Sinar keluar, Malaysia Gazette keluar, FMT keluar, Malaysia Kini keluar, Esro Awani keluar, Sinchu Daily keluar, Nanyang Siang Pau keluar. Semua keluar. India punya India punya surat
Abang tahu apa nama? Yang Chinese-nya Sinchu Daily dengan Nanyang Siampao. India punya nama apa? Yang surat khabar hijau tu. Surat khabar hijau tu pun keluar. Apa nama lagi? Apa benda lagi Apa surat khabar yang ada? Apa nama ni? A-Time keluar. Lepas tu apa lagi? News Red Time keluar. Semua keluar, utusan Melayu keluar. Tapi mereka tolak. Zahid Hamidi semasa bulan 3, bulan 4, semasa perbicaraan kes Yayasan Akal Budi, dia bagi alasan di mana Hakim Lawrence Sekorah memberitahu bahawa Zahid menangguhkan kes. Kerana apa? Kerana pergi jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan saya berkata bahawa Zahid dengan Najib melutut untuk meminta kes mereka dibuang ni, bukan saya mampu. Saya bagi tahu siapa yang bagi tahu kepada saya. Siapa yang bagi tahu kepada saya, bukan saya tak bagi tahu. Mereka kenalkan dengan orang yang rapat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun mereka pernah akan berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengesahkan perkara ini. Mereka tak boleh sahkan, tapi mereka kata saya tipu. Saya boleh sahkan. Ada laporan akhbar, ada makluman daripada orang yang rapat dengan Tan Sri. Jadi saya berani, saya bagi tahu. Cuma saya tak sebut nama. Saya tak boleh nak sebut nama sebab orang tu pesan jangan sebut nama dia dalam live. Sekali orang kata apa pula. Sekiranya dia bawa keluar sendiri kenyataan tu berbeza. Tapi kalau saya cakap bagi pihak dia, orang akan tikai, hang siapa pula dah Syafiq ni. Adakah orang tu bayar saya dan sebagainya. Suruh saya duk jadi wakil dia cakap pula, tak boleh. Imej saya pula akan jatuh dan sebagainya. Saya cakap saya boleh ni, mereka cakap, mereka semak ke? Tanya mereka kenal dengan Anwar Musa, mereka boleh call Anwar Musa direct. Kan mereka nak nombor Anwar Musa, saya nak bagi suruh mereka telefon. Mereka pun tak ada nombor. Mereka boleh sahkan isu A lama. Mereka tak boleh sahkan, tapi saya boleh sahkan bahawa benda tu benar. Itu perbezaan dia. Bila kita nak lawan ni Hamil Nation Hamil Nation. Bila kita nak lawan dengan orang kata apa, dengan hujah orang, kita mesti membuktikan. Tak boleh bagi tahu Syafiq tipu, buktikanlah. Memang Zahid dengan Najib berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk merayu supaya menggugurkan kes mereka di mahkamah. Itu hakikat yang sebenarnya. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin orang kata apa, tidak mahu menggugurkan kes mereka di mahkamah, dan suruh mereka selesai di mahkamah, mereka kata itu penawaan politik. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, tak mungkin ini penawaan politik. Sebab apa saya kata macam tu? Saya kata ni ada asas. Tuan-tuan pergi tengok balik surat khabar pada bulan 3. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional ditubuh, Ahmad Maslan, Zahid Hamidi dan juga Najib Razak bawa keluar kenyataan dalam akhbar yang mengatakan bahawa mereka tidak akan sesekali menggugurkan kes mereka di mahkamah. Akan tetapi mereka akan meneruskan pendakwaan di mahkamah. Kenapa tiba-tiba pula mereka kata pendakwaan terpilih? Kenapa pula mereka tiba-tiba mereka kata ini adalah pendakwaan berpolitik sebab UMNO, sebab Zahid nak selamatkan UMNO dan sebagainya? Ini adalah perkara yang bohong. Perkara yang terang-terang menyeleweng dan menipu rakyat Malaysia. Kenapa masih nak orang kata apa? Kenapa masih nak menyampaikan berita yang menipu dan berita yang tidak benar? Sedangkan ada laporan akhbar. Orang boleh buka, orang boleh semak. Kenapa nak menipu? Ini masalah dia tuan-tuan. Ini masalah dia. Nasruddin Isa, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. So mereka berjumpa tuan-tuan. Berjumpa untuk menggugurkan kes mereka di mahkamah. Mereka minta untuk Tan Sri gugurkan kes mereka di mahkamah. Tapi masalahnya yang berlaku di sini adalah mereka mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin penipu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pemfitnah dan sebagainya. So benda ini tidak selesai. Sekiranya Perdana Menteri mencampuri urusan mahkamah, maka mereka akan stand bahawa Tan Sri fitnah mereka. Mereka akan stand bahawa Tan Sri menipu rakyat dan sebagainya. So benda ni nak selesai di mana? Nak selesai hanyalah boleh selesai di mahkamah. Dan mahkamah lah nak membuktikan sama ada seseorang itu benar ataupun tidak benar. Dan sekiranya mereka itu disabitkan atas kesalahan, maka Tan Sri adalah di pihak yang benar. Sekiranya mereka ini terlepas daripada kes, maka rakyat menilailah siapa duduk di pihak yang benar. Itu hakikat yang sebenar lah tuan-tuan.
Dan begitu juga dengan surat, tuan-tuan. Begitu juga dengan surat. Tuan-tuan, 23 hari bulan Oktober, Zahid Hamidi sendiri bawa keluar kenyataan. Bukan saya kata, dia kata saya fitnah. UMNO duduk dengan PKR, saya fitnah apa, tuan-tuan? Waktu tu saya dalam UMNO lagi, saya keluar UMNO sebab Zahid umum kerjasama dengan PKR. 24 hari bulan September tahun 2020, di dalam berita harian, Sinar Harian, Hamil Nation, Nanyang Siangpao, Hsinchu Daily, semualah surat khabar yang ada di Malaysia ni melaporkan bahawa Zahid Hamidi mengesahkan memang ada ahli parlimen UMNO yang menyokong kepada Anwar Ibrahim. Saya sebut, kan Zahid sebut, kenapa cakap saya fitnah? Makna Zahid lah penipu, kenapa nak tidak mau kata Zahid ni penipu? Ini masalahnya. Zahid sendiri sebut saya yang dipersalahkan. Zahid bagi kenyataan akbar, saya yang dipersalahkan. Saya hanya menghuraikan apa yang Zahid sebut saja. Begitu juga macam surat di mahkamah, surat ke Istana Negara. Surat sokongan Zahid Hamidi dan juga Najib Razak. Zahid tak nafikan, Najib Razak tak nafikan, tetapi pengikut mereka nafikan. Ini kita pelik ni. Sepatutnya orang yang buat surat kena nafikan, bukan atai botak dengan Pakasam. Mereka ni bukan, mereka ni siapa dia? Mereka ni setiausaha sulit Zahid Hamidi ke? Mereka setiausaha sulit Najib Razak ke? Mereka ni jawatan apa? Halam UMNO. Mereka ni ketua cawangan ke? Ataupun AJK cawangan ke? Mereka tak ada jawatan apa? Habis tu macam mana mereka boleh sahkan surat tu palsu? Mereka ni hanyalah anjing-anjing kurapnya. Tak ada apa jawatan pun. Tak ada apa. Mereka ni cuma penjilat Najib je. Najib bayar mereka duit suruh backupnya. Mereka bukan ada jawatan apa pun. So, mereka nak sahkan macam mana orang nak percaya dengan mereka? Mereka tak ada jawatan. Lepas tu, mereka tolong pula sahkan kata surat tu tak betul. Sedangkan Zahid dengan Najib sendiri tak pernah sahkan pun. Najib dengan Zahid tak pernah sahkan. Sedangkan surat tu Anwar Musa setiausaha agung. Tapi mereka kata mereka lagi tahu pada Anwar Musa. Mereka ni apa benda? MT ke? Majlis tinggi, orang kata apa? Tertinggi ke? Majlis kerja tertinggi ke mereka ni? Mereka ni orang kata apa? Biro ke? Ketua biro ke? Mereka ni duduk sebagai ketua penerangan ke? Apa jawatan mereka ni? Yang menafikan apa yang Anwar Musa kata? Mereka tak ada jawatan apa? Mereka ni siapa dia? Siapa dia? Saya tak kenal lah. UMNO pun saya tak kenal. Mereka ni siapa? Mereka ni tak tahu main mana. Sampah mana main pun tak tahu. Tak ada siapa pun kenal mereka. Jadi macam mana mereka boleh sahkan surat tu tak benar? So ini merapu lah tuan-tuan. Ini adalah merapu lah. Jadi benda lawak, benda kelakar. Sebab setiausaha agung sahkan surat tu benar. Mereka ni ada apa-apa kata tak betul. Sedangkan Najib dengan Zahid pun tak pernah menafikan. Begitu juga dengan audio-audio dan pelbagai benda lah tuan-tuan. Kalau kita nak bicarakan, banyaklah benda kita nak bicarakan tentang, kita boleh menilai mereka ni siapa. Mereka duk bercakap setiap malam ni, mereka ni siapa. Macam Ismail kita tahulah dia memang orang Luqman dan dia orang Najib Razak. Dia ada jugalah orang kata apa, walaupun dia tidak memegang jawatan. Tapi dia adalah dia bekerja mungkin penerangan kan, di bawah penerangan dan sebagainya. Adalah juga level orang boleh dengar jugalah sebab dia duduk dengan dia right hand pada Najib. Depa ni apa? Depa ni bukan right hand, left hand pun bukan. Kok kata Najib nak ambil, depa ni buat apa, basuh tai pun bukan. Depa ni siapa dia? Ini yang jadi masalah dia. Okey tuan-tuan, tak apalah, kita lupakanlah anak-anak bilis ni. Kita teruskan soalan. Tuan-tuan, soalan tuan-tuan, saya nak soalan. Soalan Najib lah paling ramai bagi upah je. Bagi upah je kau tuan-tuan. Okey, Wan Muhammad Razman, mohon ulas isu parlimen perlu bersidang segera. Jadi kita adalah rakyat kepada seorang raja. Kita mengikut kepada apa yang dititahkan oleh raja-raja Melayu. Jadi tidak ada pun yang mengatakan di peringkat kerajaan Perikatan Nasional ni kita menafikan apa yang dititahkan oleh Yang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuma kita perlu tahu, di dalam titah Tuanku dia ada turutan arahan yang dikeluarkan oleh Tuanku. Yang pertama apa? Yang kedua apa?
Yang ketiga apa? Kenapa tiba-tiba Najib baca nombor 5? Orang baca surat. Orang baca daripada kepala surat. Dia baca surat, dia baca daripada bawah naik atas. Sebab tu saya kata otak mereka gelong. Otak mereka ni gelong. Okey, anda Dan orang baca surat daripada atas turun ke bawah. Mana ada orang baca surat daripada bawah naik ke atas? Orang gila yang baca macam tu. Orang baca kitab pun walaupun baca daripada belah kiri, walaupun baca daripada belah kiri, orang baca daripada atas turun bawah, orang tak baca daripada bawah naik atas. Depa ni otak depa terbalik tu, depa baca daripada bawah naik atas. Jadi dia ikut kepada titah raja. Apa yang raja suruh buat dulu, yang pertama, yang kedua apa benda, dan sampailah kepada peringkat parlimen dibuka. Dan tidak ada masalah. Kita tak ada masalah nak buka parlimen. Sedangkan sebelum ni pun kita buka parlimen. Kita tidak ada masalah. Perdana Menteri pun jawab dah tak ada masalah nak buka parlimen ni. Menteri Undang-Undang pun jawab tak ada masalah nak buka parlimen ni. Kita tak ada takut apa ke? Nak tukar kerajaan dia bukan melalui parlimen semata-mata. Luar parlimen boleh buat. Mereka tak ada number. Cuma mereka manipulate lah, mereka main lah dengan isu ni. Isu yang pertamanya adalah kita nak selesaikan masalah rakyat. Bukan isu kita duk bergaduh benda bodoh dalam parlimen. Isu kita nak selesai masalah rakyat dulu yang pertama. Sekiranya mereka mengatakan bahawa mereka ada majoriti, buatlah SD akuan bersumpah. Agung panggil pun tak ada, mereka tidak ada numbers. Jadi macam mana mereka nak sombong? Di antara MP UMNO pun tak menyokong mereka. Grup Najib ni 9 orang saja. 9 orang yang terlibat di dalam kes mahkamah. Najib, Zahid, Mahathir Khalid, Bong Mokhtar, Aziz Rahim, Nazri Aziz, Jazlan. Lepas tu apa? Lagi 2 lagi siapa dia kata? Tengkunan, lagi seorang lupa siapa dia. 9 orang mereka punya grup. Bukan ramai pun. Azamri seorang lagi. 9 orang. Tak ramai pun. Ahli dia MP dia pun tak sokong. Tak sokong presiden dia, hanya Kaldai yang sokong presiden dia ni. So kita tak ada masalah, parlimen akan dibuka. Tidak ada masalah. Halang mesyuarat hadir pun. Siang hadir ada mesyuarat dengan menteri daripada Bersatu. Dia kata tidak ada masalah parlimen untuk dibuka. Depa je saja duk main sentimen. Bila nak buka parlimen kena hantar notis 28 hari. Mana ada orang buka terus parlimen. Sebab tu saya kata mereka hak duk jadi kaldai ni, depa tak pernah tengok sidang parlimen. Nak buka parlimen dia kena ikut prosedur. Yang pertamanya adalah notis 28 hari. Kepada ahli-ahli parlimen bahawa parlimen akan bersidang pada sekian-sekian tarikh. Selepas bagi notis 28 hari, maka yang pertamanya Agung akan buka parlimen dengan hitah diraja. Lepas tu perbahasan hitah diraja. Dia adalah baca doa semua. Lepas tu perbahasan hitah diraja. Selepas perbahasan hitah diraja, barulah berkenaan dengan usul-usul yang dibangkitkan kepada kerajaan. Lepas tu soal jawab kepada kementerian. Dia ada aturan majlis mesyuarat dia. Bukan hari ni nak pergi buka, hari ni Agung titah, esok pergi buka pintu parlimen. Jadi kita kena tahulah prosedur dia tu. Janganlah kita duk meraban tak tentu pasal. Tidak ada masalah. Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah menentang. Sekiranya mereka kata kita mengkhianati raja, kita menentang raja. Tang mana kita tentang raja ni? Tang mana kita tentang raja? Cuba kut ayat daripada Perdana Menteri ke? Ayat daripada siapa ke? Dekat mana yang kita kata parlimen ni kita nak tutup terus? Dekat mana? Ambil tang mana ni? Duk cerita kat orang kata kita takut buka parlimen. Tang mana ni ambil? Orang mana cakap? Datuk Wan Saiful cakap ke? Datuk Hisham cakap ke? Perdana Menteri cakap ke? Setiausaha Sulit Perdana Menteri cakap ke? Ketua Penerangan Armada cakap ke? Wan Ahmad Faizal Chief Armada cakap ke? Ketua Sri Kandi cakap ke? Hak mana hampa ambil ni? Hampa kut tang mana ni yang kata kita nak tutup parlimen ni? Hampa ambil tang mana? Presiden PAS cakap ke? Menteri Undang-Undang PAS cakap ke? Siapa cakap? Siapa cakap kita nak tahu ni? Hampa duk viral kata kita takut nak buka parlimen, kita lawan titah raja. Siapa cakap kita tak mau buka ni?
Yang saya heran hari ni duk viral kata, oh Perikatan Nasional takut nak buka parlimen mengkhianati raja. Bila kita kata kita tak mau buka? Bila kita kata? Siapa kata? Cuba bagi tahu siapa kata? Orang Kedah kata, cuba bagi tahu. Hak mana satu? Siapa bagi tahu kat depa? Orang Kuala Lumpur kata, bagi tahu jap. Yang mana yang cakap ni? Bagi tahu. 2 minggu je tak dah ni, bagi tahulah. Kita nak tahu juga ikut turutan perlu dilaksanakan vaksinasi kedua, segala peruntukan untuk diumumkan mesti diturunkan bagi yang memerlukan. Ketiga, buka pintu parlimen untuk bersidang. Dia bukan buka pintu. Tak boleh buka pintu, dia kena bagi notis 28 hari. Speaker kena keluarkan notis. Ni saya nak tanya, siapa cakap ni? Ni puak-puak UMNO banyak je dekat dalam ni yang duk bagi tahu. Puak-puak UMNO yang nak beritahu kata kita takut dan sebagainya ni. Siapa kata ni? Ini Abroh duk panggil kat kita babi dan sebagainya. Depa ni yang babi. Cuba bagi tahu. Depa ambil kat lobak Afiq dengan Ismail. Dah siapa bagi tahu? Kita tak, depa bukan wakil Perikatan Nasional. Depa bukan wakil Bersatu. Depa bukan wakil Perikatan Nasional. Siapa bagi tahu? Saya nak tahu siapa sebut nama, boleh sebut nama. Siapa bagi tahu? Yang mana kata kerajaan takut buka ni? Habis puak pemimpin PAS yang buat dahaka dekat Agong tu tak benar buka parlimen. Taqiyuddin tu lah yang kata faham. Taqiyuddin bagi tahu kata dia tak benar buka parlimen. Hang apa ni? Taqiyuddin orang yang merangka parlimen hybrid sebelum titah diraja dikeluarkan. Hang apa ni? Hang cakap apa ni? Cakap apa ni? Merapu-meraban. Taqiyuddin antara orang yang mana terlibat di dalam jawatan kuasa untuk membuka parlimen dalam masa segera. Iaitu mencadangkan parlimen diadakan secara maya. Tidak diadakan di dalam dewan kerana takut. Rakyat mengatakan bahawa wakil-wakil rakyat ni adalah kluster tayangan sebab mereka boleh rentas negeri. Dan mungkin juga apabila mereka rentas negeri, rentas daerah dan sebagainya, mereka boleh membawa wabak kepada ahli-ahli parlimen lain kat dalam Dewan Rakyat. So dia cadangkan untuk buat parlimen hybrid supaya parlimen dapat bersidang dalam tempoh masa yang segera. So apa yang kata Taqiyuddin kata tak boleh buka ni? Cuba bagi link tang mana? Dekat mana mereka cakap? Dekat mana PAS cakap ni? Siapa cakap? Dia kena layan macam tu tuan. Dia kena layan macam tu ke mereka, baru mereka kelang kabut. Baru mereka kelang kabut. Mereka tak boleh buktikan. Siapa cakap? Bagi link. Kita nak baca. Bagi link tengok. Siapa cakap? Orang PAS mana cakap ni? Mereka kena layan macam tu ke mereka, baru mereka adakan. Siapa cakap? Orang PAS mana cakap ni? Dia kata Taqiyuddin. Kita bagi tahu bukan dia. Dia tak kata. Siapa dia? Sebut lagi nama. Siapa cakap? Taqiyuddin yang kata siap bantah tak benar. Bila masa Taqiyuddin bantah? Bagi link. Cepat bagi tahu. Bagi link. Sejak bila Taqiyuddin bantah? Sejak bila Taqiyuddin bantah buka parlimen? Bila dia bantah ni? Bila dia bantah ni? Cuba bagi link. Kita nak baca. Bila dia bantah? Dia tak pernah bantah. Dia tak pernah bantah buka parlimen. Malah Taqiyuddin pernah mencadangkan parlimen dibuka pada bulan Ogos. Tak mana ni? Bila dia bantah? Hang tak baca kan statement Taqiyuddin, dia buat lawak bodoh kata Agong tak bagi tarikh. Dah bila dia kata? Mana artikel dia? Mana link mana link? Kita nak baca. Mana link dia? Hangpa baca kat dalam Facebook, Luqman tulis, aku pun boleh tulis. Mana link dia? Tang mana dia kata? Dia kata mesti pakai press, dia menteri. Dan dia menteri, mesti dia kata melalui press statement. Tang mana dia kata? Tang mana dia kata macam tu? Saya tengok live dia daripada awal sampai habis. Tang mana dia kata ni? Dia pun tak tahu, dia buat pala tahu. Pi balik, halah kat apa? Allahu Akbar. Tang mana Taqiyuddin kata? Tang mana Taqiyuddin kata? Jip suruh. Tang mana Taqiyuddin kata ni? Dan saya pergi start okok sebatang tu kot. Baru nak boleh bagi link. Nak layan mereka macam tu ya. Mereka main teka je Fiq. Mereka ingat macam teka bola kot. Boleh teka 2 kali. Alih lagi tianggul. Alih tak mana tianggul. Habis mengapa kedai judi? Tiba-tiba kedai judi pula boleh buka.
Kan tiba-tiba pula kedai judi main pula masjid pula. Nampak sangatlah ni geng-geng PAN nak cari kesalahan PAS. Tadi cakap tentang parlimen, kita stick lah kat parlimen. Tiba-tiba dia main tanya pula, habis mengapa kedai judi boleh buka? Mengapa supermarket boleh buka? Kedai kasino boleh buka? Habis masjid tutup. Kan sejak bila masjid tutup? Kan cuba bagi tahu arahan mana kata masjid tutup? Bagi link tengok, cuba bagi tahu. Kita mana kata masjid tutup? Bila kerajaan awak keluar arahan kata masjid tutup ni? Dengan mereka kena main macam ni. Kan? Baru rakyat boleh nilai. Kan? Tak mana kata masjid tutup? Nak kena jadi buat seorang macam tu lah. Kan? Dia tak bantah. Kan? Tak mana kata masjid tutup? Tak mana cuba bagi tahu kat saya arahan mana kata masjid tutup? Kan? Arahan mana kata masjid tutup tu? Yang duk kata masjid tutup. Ni geng bodoh ni baling batu sembunyi tangan. Ni geng PAN masuk PAN. Mana geng sebelah kerusi. Kan? Geng sebelah kerusi masuk. Geng akan lupui nanti depa Menteri Agama Doraemon. Geng Menteri Agama Doraemon masuk, tak apa kita layan. Tang mana arahan kerajaan masjid tutup? Bagi tahu saya dekat mana arahan yang mengatakan masjid dan surau tutup. Cuba bagi tahu kat saya. Arahan Majlis Keselamatan Negara mana yang kata masjid dan surau tutup? Saya nak tanya, dia kata tutup ke dikurangkan jemaah? Tak mana saya nak tanya. Tutup ke dikurangkan jemaah? Ni geng apa nama 12 orang. Geng 12 orang, geng nasyid. Geng nasyid orin dia panggil. Geng nasyid orin. Serupa nasi biryani. Tang mana ni? Tang mana kata masjid tutup? Masjid tutup kan masjid dikurangkan jemaah? Senangnya puak-puak tutup dia tipu. Masjid tutup kan masjid dikurangkan jemaah? Saya nak tanya. Masjid tutup atau masjid dikurangkan jemaah? Masuklah bab lain pula. Contoh bab lain. Umpama tengok cerita John Wick tapi duk masuk bab John Dangoy. Mereka tak faham cakap Melayu. Tak, saya nak tanya mereka. Bagi mereka jawab. Masjid tutup ke masjid dikurangkan jemaah? Tanya lagi Fi sampai kedai terberak. Orang minta link kau tak boleh bagi, kau cakap kau betul lagi. Sampai habis lah akan tanya soalan ni. Saya nak tanya lah, mereka kata masjid tutup, mereka duk main sentimen masjid tutup. Kan? Masjid tutup kan masjid dikurangkan jemaah, tu kan benda yang berbeza. Kan? Itu kan benda yang berbeza. Dikurangkan jemaah, masjid tu masih terbuka sikit. Kan? Masih terbuka. Kan? Tak ada tutup pun. Kan? Habis tu mereka duk kata masjid tutup. Siapa? Kan? Madinah pun kalau macam tu, Madinah tutup jugalah. Sebab apa? Madinah mengurangkan jemaah. Kan? Madinah tutup, Mekah tutup juga. Apa menangoi? Kan? Dikurangkan jemaah untuk mengelakkan daripada penyebaran virus di dalam masjid. Mana ada istilah masjid tutup? Waktu orang nak solat Jumaat tu siap tak boleh masuk di masjid lagi macam kerajaan Yahudi. Tak ada, kerajaan Yahudi mana ada masjid? Dekat apa nama Israel, apa nama masjid di Israel? Apa nama masjid di Israel? Bagi tahu saya nama satu masjid di Israel. Apa nama dia? Apa nama masjid di Israel macam kerajaan Yahudi? Kan? Israel mana ada masjid? Habis tu macam mana nak bandingkan Malaysia dengan Israel? Nak tutup apa masjid pun tak ada kat Israel. Israel tak pernah bagi arahan suruh tutup masjid sebab masjid pun tak ada di sana. Kan? Mungkin ada lah komuniti Islam punya bangunan yang mereka buat sebagai masjid tu. Kan? Tapi kalau kata masjidnya rasmi untuk negara Israel tu tidak ada. Kan? Jadi macam mana nak tutup masjid? Tak ada. Masjid tutup lah bila dah cukup 20 orang. Masjid tak pernah tutup, masjid buka. Dia pun pandai-pandai buat cerita Tok Kong buka apa semua ni, apa semua. Tok Kong ada dalam tu, Tok Sami dalam tu. Mana boleh buat majlis kat dalam Tok Kong? Orang PAN tu betul-betul. Mereka ni pen. Apa tak pen tu apa? Pen tu adalah seluar. Mana? Pen tu seluar. Ataupun pen tu adalah tempat memasak. Pilih yang mana satu. Mereka tak pergi masjid. Cuma dengar cerita orang bodoh. Ya, ni masalah dia. Okey tuan-tuan. Soalan lain pula tuan-tuan. Soal sampai habis live. Mereka tak boleh jawab ni. Suruh Mak Sabun lead masuk live ambil. Tak payahlah. Mak Sabun bukan standard saya abang. Soalan lain pula tuan-tuan. Dah jawab dah soalan masjid.
Nah, mereka kena bagi macam tu. Baru mereka tak boleh jawab. Bos kita jin ayah dah masuk. 5 apa benda pula dah. Siapa kata di Israel tiada masjid? Bodoh betul lah kau ni. Oh, ada masjid negara Israel. Cuba beritahu saya masjid yang khusus. Dinamakan sebagai, saya dah beritahu tadi, ada bangunan yang dijadikan masjid oleh komuniti Islam di Israel. Tapi tidak ada masjid yang khusus bagi negara Israel. Saya dah beritahu. Kalau ada, beritahu saya apa masjid khusus negara Israel? Macam kita masjid negara, ada masjid apa Israel ada? Aduh, orang dah buat penerangan, dia spin ayat kita. Ni semua perangai-perangai puak-puak Syiah ni. Mereka pergi buat apa nama, orang pergi di Mekah, mereka pergi di Iran. Orang pergi di Mekah, tawaf, mereka pergi tawaf kat dalam apa nama, orang kata apa, dekat Iran. Lepas tu orang buat balik ayam zam-zam, mereka buat balik ayat kencin. Habis kena kencin atas kepala ke semua. Ni yang jadi masalah dia. Bamak buat gulai boleh lah kan. Orang buat balik ayat zam-zam, bawa balik ayat kencin. Tu jadi bangang tu. Minta maaf tuan, sakit hati betul kan mereka. Okey tuan, soalan lain Malaysia kini ni apa benda lah dah. Saya tunjuk dia tidak ada tajuk di situ. Bagi tajuk sikit saya boleh baca. Share satu telefon. Okey, next question tuan. Next question. Tentang boy. Bagi Fik, koyak dia orang Soalan tuan, bagi saya soalan bagi saya soalan tuan. Okey tuan-tuan, hari ni Tengku Zafrul tuan di bawah Abah Prihatin Dunia tuan Abah Prihatin Dunia, Perdana Menteri yang terbaik di dunia. Hang tak sebut pun masjid khusus di Israel, saya sebut ulang balik ayat saya. Saya sebut ulang balik ayat saya. Jangan kata saya tak sebut. Bro, lu banyak pusing-pusing masuk tutup tu tak boleh masuk lah. Apa jadah kalau jemaah 15 orang je, 500 tak dapat masuk. Jangan bermain dengan kata-kata, jangan buat orang marah. Kenapa? Saya nak tanya, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, berapa orang dalam masjid? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, berapa orang dalam masjid? Bagi tahu saya, 15 orang tu apa nama, apa penuh apa sah? Bagi tahu saya, berapa sah? Penuh. Ni bang, abang kalau abang tak pernah pergi masjid, abang jangan buat cerita sopa abang ni kaki masjid semata-mata nak politik. 15 orang ya abang kalau waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Tak ada ramai mana pun. Hak duk PJK tu lah duk ada pun, orang tua tu duk ada pun. Kan? Tak ada lah sampai penuh masjid. Duk suruh masjid buka, tak ada lah sampai penuh masjid. Sembang sopa penuh masjid sangat. Jadi apa nama, jangan nak dipolitikkan. Isu dia masjid tak tutup pun, cuma dikurangkan jemaah dalam masjid. Masjid buka pun. Jadi janganlah duk pusing-pusing ayat. Tidak ada arahan kerajaan yang menutup masjid, semua dikurangkan jemaah, tidak menerima jemaah-jemaah daripada luar. Sebab apa? Takut virus masuk. Takut virus. Jadi kalau abang pergi perang pun, kalau abang pergi perang, ada tak abang pergi perang? Lepas tu abang cakap apa? Sat-sat saya nak pergi masjid tak semayang. Dekat mana-mana boleh semayang. Orang duk perang dekat Gaza, dekat Palestin, dekat Iraq. Ada tak? Ya abang, ni saya nak pergi masjid tak ni? Saya nak pergi masjid tak? Saya pergi semayang di masjid tak? Lepas tu dia masuk balik perang. Ada tak? Kita dalam peperangan melawan COVID-19. Asalkan kita semayang lah. Janganlah kata kita ni duk cakap tentang masjid, semayang pun tak. Semayang tentang mana boleh semayang? Bukan kerajaan bagi alasan kata apa? Kerajaan kata semasa lockdown dijalankan, umat Islam tidak dibenarkan sembahyang. Itu baru Yahudi. Itu baru Yahudi tidak dibenarkan sembahyang. Cuba masalah dia nak dipolitikkan. Nak dipolitikkan. Hang sembahyang jemaah dengan isteri pun hang dapat pahala yang sama, pahala jemaah tu juga. Tapi dengan isteri tak mau jemaah. Ini masalahnya. Ini masalahnya tuan. Masa masjid buka, tak ada orang pergi pun. Tak ada orang pergi pun. Sedangkan semayang bulan Ramadan, Tarawih, orang tak ada pun. Duk sembang tak habis-habis. Saya nak jawab tentang ni tadi. Ada soalan tentang vaksin tadi. Ada soalan tentang vaksin. Saya tak pusing ayat. Nak pusing apa bendanya. Banyak profesor agama dah jawab dah berkenaan dengan benda ni. Okey, pasal vaksin tadi ditambah kata
Jadi kerajaan pun telah memaklumkan sebelum ni. Kerajaan telah memaklumkan sebelum ni bahawa pembelian vaksin sebelum ini hanyalah 80% daripada rakyat Malaysia. Tapi apabila tibanya varian yang baru ataupun mutasi yang baru yang menyerang orang kata apa budak-budak dan sebagainya, maka kerajaan terpaksa menambah vaksin. Sekarang ni vaksin yang kita tempah 110%. Di mana 100% rakyat Malaysia iaitu 32.7 juta rakyat Malaysia semua akan dapat vaksin. Sebelum ni 80%, lebih kurang 27 juta. So kita ada penambahan lagi 10%. So bila ada penambahan, maka akan adalah penambahan bajet untuk pembelian vaksin tersebut. So tidak ada masalah apalah kat situ. Fik suruh mereka pergi sembahyang depan agak masjid. Betul-betul. Betul-betul Fik, dia subuh tak datang pun. Tahu tak apa? Subuh tak pernah pergi, duk cakap pandai. Mohon maaf, bab masjid dan surau perlu dijelaskan oleh orang yang memahami undang-undang. Jika tidak, memang cacah merebah dan akan sentiasa menjadi isu. Kalau nak cerita bab undang-undang masjid, lagi mudah. Undang-undang berkaitan dengan enactment. Pengurusan masjid dan surau di bawah kerajaan negeri. Di bawah di bawah sultan-sultan dan raja-raja Melayu 9 negeri. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja adalah di bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kalau nak cerita lah. Jadi surau dengan masjid ni, dia undang-undang dia adalah enactment pengurusan masjid dan surau. Dekat situ adalah tugas-tugas imam, tugas-tugas bilal, AJK masjid dan sebagainya. Kalau nak cerita tentang undang-undang masjid lah. Nak baca, pergi baca. Setiap negeri ada. Dia panggil sebagai, apa ni undang-undang dia? Undang-undang dia dipanggil sebagai enactment pengurusan masjid, enactment pengurusan masjid dan surau. Dia di bawah kerajaan negeri. Di bawah kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Dan 9 negeri yang beraja adalah di bawah raja-raja setiap negeri itu. Itu adalah berkaitan dengan undang-undang masjid. Lagi mudah lah kan. Tapi kalau saya jawab itu, dia kata apa? Nak tolak kepada raja-raja Melayu. Sebab tu saya malah nak jawab. Bukan kita tak boleh nak jawab. Okay tuan, next question tuan. Ada PhD, ada diploma tapi kena buang je. Memang orang tu bermasalah. Apa masalah dia? Apa masalah dia kena? Kena buang je sebab apa? Kena buang je sebab apa? Ni duk buat kenal saya, tak apa. Saya layan ambillah soalan ni. Saya kena buang je sebab apa tuan? Boleh beritahu tak? Saya kena buang je sebab apa? Dadah ke? Rasuah ke? Salah guna kuasa ke? Saya kena buang sebab apa? Duk pandai ni. Kalau kata dia ni orang yang bermasalah. Apa masalah saya kena buang je? Yang mana tahu kes dia? Kes dia kena buang je pada 19 bulan Disember tahun 2019. Apa punca utama saya kena buang je? Apa punca utama saya didakwa? Apa punca utama dia? Siapa tahu punca dia? Siapa tahu punca dia? Punca utama saya didakwa kenapa? Siapa ni pandai? Punca pertama saya didakwa adalah kerana berkempen di rantau. Berkempen di Semenyih dan rantau. Ni alang-alang sebab politik. Saya pergi kempen. Kalau hang kata aku masalah, maknanya UMNO lah masalah. Sebab dia panggil aku main kempen. Saya pergi kempen di Semenyih dan rantau, kebetulan terkantoi. Muka saya keluar dalam muka hadapan. Muka hadapan surat tabang bawah tu saya lupa dah. Sinar tu tak silap saya. Muka saya duduk muka depan, pakai baju UMNO duduk macam ni. Malaysia kini Malaysia kini orang kata bernama dengan sinar kalau tak silap saya. Utusan kot lagi satu. Muka saya depan-depan duduk macam ni. Pakai baju UMNO duduk macam ni. Video duduk ada lagi. Itu punca dia. Kali-kali nak serang kena tahu dulu barang. Tak tahu tak bahaya. Habis tanya orang tak kenal saya. Mana dia nak tahu cerita apa? Tapi dalam tu dia tukar penamaan pemalsuan dokumen PDRM. Tapi tak ada kes jenayah. Kalau ikutkan pemalsuan dokumen kerajaan, hukuman dia penjara 2 tahun.
Kan? Jangan ada tuan puan saya duduk di luar. Kan? Tidak dibuktikan pun kes tu. Tapi asal muasal dia kena sebab tu lah. Kan? Tapi dia tak boleh lah bubuh sebab politik. Kan? Bubuh lah sebab lain. Kan? Kan? Terbaik sahabat. Jangan nak buat pandai. Okey, soalan tuan. Next question. Jangan nak buat pandai. Jangan nak buat pandai. Hang dah cerita pada KP UMNO. Jangan nak buat pandai. Rezim Ahmad. Jangan nak buat pandai. Jangan nak buat pandai. Jangan nak buat macam kenal lebih. Tak kenal bang, tak kenal. Jangan nak buat pandai. Orang kata. Orang kata kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Sebab ada orang yang tahu. Hang tak tahu kata dia tahu pasal dia ni. Jangan buat pala tahu. Najib dah muflis ke? Terang sikit. Okey. Ini adalah keputusan kes mahkamah tuan-tuan dan mesti diakui oleh pengikut-pengikut UMNO. Mahkamah telah menolak rayuan Najib Razak berkenaan penangguhan cukai. Maka Najib Razak kena bayar cukai 1.69 bilion ringgit ataupun dia akan dimufliskan. So persoalannya di sini yang sering dimainkan oleh puak-puak UMNO adalah kenapa Najib menerima 2.6 bilion sebagai dana politik ataupun derma daripada Raja Arab, beliau dikenakan cukai. Okey, untuk kes ini, saya bagi tahu, untuk kes ini masih lagi di dalam perbicaraan dan Najib perlu membuktikan bahawa 2.6 bilion ini adalah wang daripada Raja Arab, bukan wang daripada YMDB. Okey, orang kata apa, kita ambil stand kat sini. Kes ni tak selesai. Kita tidak tahu. Sebab saya baca kes tu pun tergantung. Sebab sama ada dia boleh buktikan ataupun dia tak boleh buktikan. Kita nak mudah saja kita ambil sini. Okey, kita ambil andaian. Andaian sekiranya mereka mengatakan 2.6 bilion itu adalah derma Arab. Okey, kita ambil itu adalah benar. Senanglah kita ambil benar. Ini bukan kita ni. Kita ambil benar. Sekiranya benarlah, sekiranya. Jadi cukai yang dikenakan ke atas 2.6 bilion tu berapa? Persoalan yang timbul selepas itu, cukai yang dikenakan ke atas 2.6 bilion ini berapa? Ini persoalan yang akan timbul. Dia akan question mark. Dan rakyat yang cerdik akan berfikir, tidak mungkinlah seseorang menerima 2.6 bilion dikenakan cukai 1.69 bilion. Apa cukai sampai 60% ni? Cukai apa? Kita mesti tahu tuan, cukai taksiran. Cukai taksiran 2010-2014 adalah 26%. 2011-2014 adalah 28%. 2010 2011 24%. 2011 2014 26%. 2014 2018 28%. Ini cukai taksiran. Sekiranya duit itu adalah wang derma ni, 26 bilion ni adalah wang derma, kita ambil maksimum cukai. Maksimum cukai 28% bagi setiap 1 juta. Jadi dia kena ada cukai, dia kena cukai ke atas duit itu 26 bilion itu adalah 620 juta saja. Jadi cukai yang perlu dibayar oleh Najib, kalau kata kita buanglah duit derma yang 26 bilion tu, maknanya kita kena minus dengan 620 juta. Bila kita minus dengan 620 juta, masih ada tunggakan cukai berjumlah 1 bilion. Ini adalah cukai taksiran Najib yang berkenaan dengan pendapatan boleh cukai dan juga harta dia. Dia tak pernah bayar cukai bermula daripada tahun 2011 sampai 2018. So kenapa dia tak bayar cukai? Kenapa nak tegak benda yang besar? Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan bodoh, rakyat cerdik. Kalau rakyat yang meniaga, rakyat yang duduk dalam bahagian kewangan, rakyat yang kerja kerajaan, rakyat yang orang kata apa, yang ada emas ke apa, ada harta dan sebagainya, mereka tahu tentang cukai taksiran ni. Kenapa nak bohong rakyat? Kenapa nak bohong rakyat? Kenapa nak bohong rakyat? Najib masih tak bayar cukai 1 bilion. Bayarlah dulu cukai 1 bilion, baru cerita pasal cukai ni. Ni semua tak mau bayar, abang kata derma. Kita nak tanya derma apa lagi 1 bilion tu, derma apa pula? Yang mereka claim derma 26 bilion, lagi 1 bilion cukai tak bayar tu, derma apa? Derma apa lagi 1 bilion tak bayar cukai tu?
Bayarlah dulu cukai. Kan? Barulah cerita kepada rakyat kata, oh ni lagi balance ni saya tak bayar sebab duit derma. Pentingnya 1 bilion tu bayar dulu. Kan? Disebabkan penalti, sebab tu jumlah banyak penalti 14,000 ya bang. Penalti dia kena 14,000 ya bang. Menggenapkan menjadi 1.7 juta. Itulah penalti lambat bayar. Cukai yang dia tak bayar 1 bilion. Bayar dulu. Dia bayar dulu, okey. Dia habaq kata dia dah selesaikan dia punya cukai tahapsiran dia. So, baru dia habaq kata, oh 600 juta ni saya tak bayar sebab ni duit derma. Baru betul ni 1 bilion yang tak mau bayar. Bayar. Cukai hak lain tu bayar dulu. Jangan duk bohong rakyat banyak sangat lah. Abang kat Najib tu. Abang kat depan-depan ni orang-orang UMNO jangan duk bohong rakyat. Orang kata apa? Jangan duk bohong rakyat banyak sangat. Rakyat bukan bodoh. Mana ada orang terima 2.6 bilion cukai sampai 1.7 bilion. Ingat rakyat bangang. Rakyat pun hati guna akal juga. Menegakkan hotel Najib yang besar. Sorry. Arif satu mulut celupang, Afiq. Politik, saya dah bagi tahu dah tadi. Politik tidak melibat dengan raja-raja Melayu. Bila kita sebut saja politik, dia terpisah dengan monarki. Apabila Dr. Faiz menyebut tentang political animals, dia takkan merujuk kepada monarki sebab monarki tak involve dalam politik. Bila dia sebut tentang politik, dia involve kerajaan pembangkang, pemerintah rakyat. Dia tak involve dengan dengan raja-raja Melayu. Saya dah bagi tahu dah, faham ke tak? Raja-raja Melayu, jikalau dia nak berpolitik, dia kena turun tahta. Sekiranya raja-raja Melayu memegang tahta sebagai raja ataupun yang di Pertuan Agong, perkataan politik itu tidak boleh dikenakan ke atas mereka. Sebab mereka, monarki ini adalah kuasa di atas politik. Fahamlah, belajarlah pengajian Malaysia. Ayat political animal itu adalah ayat falsafah bagi sains politik yang menjelaskan tentang behavior ataupun yang menjelaskan tentang perilaku politikus. Bila kita sebut politikus, dia tak faham, dia ingat tikus nanti. Politikus ni adalah nak tergelak ni. Politikus ini adalah orang-orang politik. Bila sebut tentang orang-orang politik, adakah dia terkait dengan raja-raja Melayu? Faham tak? Faham tak? Tak faham, nanti susah lah. Itu maknanya tafsiran Dr. Faiz pakai. Dia doktor bang, ingat dia bangang lah. Dia doktor, ada PhD. Itu kena faham tuan. Tak faham ayat ni masalah. Tak faham tafsiran. Ramai betul dalam ni yang tak faham perlembagaan persekutuan. Dah macam long berumah pula kalau tak faham. Tak nak asyik ni. Lah siapa-siapa makan rasuah cakap duit remah mestilah bebas daripada duk diam. Okey tuan, soalan saya malas jawab soalan yang berulang. Ni duk tanya tentang duk tanya tentang yang benar yang saya dah jawab dah, duk spin balik. Jadi next question tuan, kalau tak faham 1 bilion lebih tu berapa, kalau tax berjumlah 1 bilion lebih tu berapa total duit Najib? Itu kena tahu lah berapa pendapatan boleh cukai dah. Berapa dia punya aset dia tu, aset yang dikenakan cukai tu itu yang pada tembak. Tapi dia kata Najib tak kaya tuan. Najib pakai perdana je. Dia pakai perdana sebab 20 biji kereta dia kena ni. Tapi political tikus bukan political tikus bengong. Politikus. Bukan political tikus, politikus. Hampir cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai politician. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai politikus. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai politics. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai politik. Ada beza di antara politik, politikus dengan apa lagi? Amboi ni,
Tapi duduk dengan Anwar, belajar bahasa. Kan? Anwar kan dia sastra kan. Lepas ni UMNO dia reti ya, tentang sastra dan sebagainya. Kan? Political tikus. Kan? Ni lawak. Kan? Apa, tak sekolah ke apa? Kan? Political tikus kan? 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 Ada. Tikus dia pun tak faham. Kalde apa faham ha? Orang bukan kata tikus. Tikus tu mouse. Kan? Mouse tu tikus. Kan? Kan? Ataupun rat. Kan? Kan? Itu tikus. Kan? Mouse ada dua. Satu apa nama tikus. Satu lagi tikus. Kan? Ataupun rat. Kan? Itu adalah tikus. Kan? Holy tikus. Bukannya politik mouse. Bengong. Bukannya politik mouse, tapi politician, orang yang berpolitik. Kan? Aduh. Politik. Aduh, politik tikus membaiki Najib kan. Ada rakyat suruh tanya lepas kerajaan Tan Sri Mulyani lingkup nanti kau nak wakil parti mana untuk asuh rakyat? Tolong jawab sekarang. Kan? Macam mana tahu kata kerajaan? Kerajaan bukan heja itu bukan heja kerajaan bukan kera. Kera tu bukan belajar bahasa Melayu bagi habis lu Kerajaan. Kera dah tak ada. Tu kera. Tu orang Kuala Lumpur dia panggil kera. Bang, kera atas pokok. Tu kera. Kan? Dia bukan kerajaan. Kalau kata Kedah dia panggil kera. Kalau Kuala Lumpur, bang, tu kera atas pokok. Kera tu monyet lah kan. Jadi kerajaan. Kera tak ada. Kan? Nampak bengak politik keldai kan. Apa pendapat Afiq kalau akta hasutan seperti ISA dilaksanakan semula seperti mana strategi yang digunakan Tun Mahathir dulu bagi menangkis berita palsu dan hasutan yang buat Malaysia huru-hara lah ni boleh tolong ulas. Tun Mahathir tak guna ISA untuk menangkis berita palsu. Tun Mahathir dia gunakan ISA untuk mereka yang provokasi. Mereka yang provokasi. Untuk berita palsu dia pakai akta penyiaran. Zaman Tun Mahathir orang yang ingin menyiarkan sebarang artikel penulisan ataupun media elektronik dan dia mestilah mendapatkan mestilah mendapatkan dia panggil sebagai lesen penyiaran di bawah akta penyiaran. Jadi ISA ni digunakan untuk mereka-mereka yang merancang untuk menyerang kerajaan untuk kudeta untuk provokasi menentang Raja-Raja Melayu dan juga Perdana Menteri. Dia tak guna untuk menangkis berita palsu. Zaman sekarang ni kita ada akta SKMM. Kita ada akta hasutan. Kita ada zaman Mahathir pun ada juga akta hasutan 1948. Kita ada apa lagi? Kita ada akta fitnah, The Information Act. Kita ada akta kanun kesesaan. Ada banyak lah yang kita nak ni 2011 lagi tak bayar. Dia ada penalti juga. Kalau tak bayar saya sokong awak duduk dengan bandung kena jubah lah mereka. Politik tikus tertikus. Politik bukan bahasa Inggeris. Politik asal dia, kalau ejaan dia politics tu bahasa Inggeris. Kan saya sebut tadi politics. Kalau politik tu asal dia daripada bahasa Latin, di antara poli dengan apa benda tu, saya lupa dah. Aduh, yang ni belajar bahasa pula, ambil bertanya orang lain lah. Okey, soalan lain pula tuan. Okey, saya buka untuk berbisi tuan. Sekejap buka untuk berbisi. Sekarang isu mereka tidak mahu bagi kuasa sama rata atas alasan cawangan mereka banyak. Macam mana nak selesaikan ni? Apa benda ni? Gian Syafiq, apa benda ni? Tanya soalan, tanya betul-betul. Tanya soalan bagi orang faham. Cakap lah berapa banyak apa benda ni? Cakap lah berapa banyak nak cakap sampai tergagak, sampai liok terpercik pun tak apa. Tak lama lagi nak kena cari kerja lain pula. Saya nak tanya, gagak ni siapa bagi Tuhan bagi ke Pak Ang bagi? Kalau Pak Ang bagi lain kan. Jeffrey Adnan. Okay, saya ibu
Duit kuan daripada peruntukan 3 bilion dalam bajet 2021 untuk 80% population. KJ kata buffer 800 million tambah lagi 10-30%. Ini misleading the issue. And Zack di tayangan ni dia misleading the issue. And dalam bajet 2021 3 bilion peruntukan untuk vaksin, 2 bilion adalah peruntukan untuk pusat vaksinasi. Dia tak sebut di dalam ini berkenaan dengan pusat vaksinasi. Dan di dalam bajet 2021 pusat vaksinasi adalah 236 pusat vaksinasi. Sekarang ni ditambah sehingga menjadi jumlah 300 pusat vaksinasi. And sebab tu saya kata don't misleading the issue, jangan bawa benda yang tak betul. Dan pastikan anda bawa benda yang betul. Ini adalah satu benda yang separuh betul akan tetapi separuh tak penuh. Dalam bajet 2021 vaksinasi adalah 3 bilion. Program vaksinasi, pusat vaksinasi adalah 2 bilion. Itu dengan jumlah 5 bilion ringgit. Untuk 230 pusat vaksinasi. Dalam bajet 2021 tidak termasuk dalam sukarelawan MyVac. Sukarelawan MyVac, kerajaan bayar kepada mereka gaji satu hari RM50. Mereka jadi sukarelawan, kerajaan bagi kepada mereka RM50. So ada peruntukan kat situ. Lepas tu ada penambahan daripada 236 pusat vaksinasi ditambah kepada 300 pusat vaksinasi. Dan selepas itu ada pengambilan penambahan vaksin. Dalam bajet tak terangkan tentang rapid vaccination. Ada dua. Yang pertamanya adalah mobile vaksin. Yang keduanya adalah mobile vaksin ni adalah vaksin yang bergerak. Kan, vaksin yang bergerak mesti ada tambahan peruntukan kat situ. Dan juga vaksin pandu lalu, drive-thru vaksin. Kenapa dia tak masukkan? Sebab tu saya kata this is the misleading. Kalau nak quote, you quote directly. Dan benda yang sama apa yang you quote. Jangan quote separuh. The problem is, you ambil benda yang you rasa nak membenarkan diri you, lepas tu you tinggal yang lain. Tak boleh. Bila you cakap tentang fact material ataupun fakta, when you quote from someone, you tak nak kena orang report you, kena quote until finish the line. And ambil daripada habis. Daripada awal sampai habis. Tak boleh you ambil separuh you guna untuk diri you. And ini aku boleh hentam mereka. Sebab apa? Aku ambil dekat vaksin 3 bilion. So orang akan tanya, mana pilih 5 bilion lagi? So tak boleh macam tu. Ini adalah cara yang salah untuk quote fact material. Kalau you nak quote, nak reference satu benda, you kena bagi quote full. Tak boleh bagi quote ambil separuh-separuh. Ni jangan buat perangai macam ni. Jangan buat perangai quote macam ni. Orang UMNO suka ambil reference macam tu. Jangan buat perangai macam ni. Muka tembam. Saya ada orang nak bising dengan saya. Saya tengah tunggu adik ustaz balik. Tidur lah tak boleh. Mata memang ngantuk tapi tak boleh tidur. Hampa tak tahu ada apa dalam rumah ni. Hampa tahu hampa pun tak berani tu. Siapa yang nak bising dengan saya? Tak ada pasal nak jadi orang UMNO. Bukan orang UMNO. Saya baik bukan orang UMNO. Tapi ni nasihat saya lah. When you quote something, please make sure quote sampai habis ayat. Jangan sekali. Yang jadi dalam Malaysia hari ni, rakyat terkeliru. Apabila rakyat terkeliru, rakyat akan membuat pilihan yang salah. Anda bertanggungjawab ke atas apa yang anda buat. Anda bertanggungjawab atas apa ucapan dan penulisan yang anda buat. So, bila anda bertanggungjawab, when you take the responsibility dengan apa yang you tulis, make sure you kena quote sampai habis. Jangan quote separuh-separuh. Orang kan, pergi mana 5 bilion? Jangan buat macam tu. Tak bagus. Ada apa lah rumah tu, nampak kan? Apa tak tahu, itu ustaz mengubat apa dia. Saya tengok live depan mata Juon tuan-tuan. Nak cerita lah tuan-tuan. Nak cerita. Dia bukan cerita pasal amalan ke apa. Sebab hari tu ada satu hari ustaz ada mengubat satu orang perempuan. Dia ni kena bomo siam. Kena bomo siam dengan bomo orang asli.
Tuan-tuan tahu dia saya duduk di atas. Saya duduk di atas, saya tengok pun tak senang lah sebab bila saya tengok muka dia, tuan-tuan mesti tengok The Conjuring tak? Denan. Muka dia jadi hitam, lepas tu muka dia jadi putih lesi, mata dia jadi hitam jadi lepas tu merah. Saya lari naik atas, pakai earphone, layan lagu apa semua. Tiba-tiba ustaz call. Han turun mai bawah Ustaz Pip boleh tak? Saya turun tuan-tuan. Bila saya turun, benda tu masuk dalam badan dia. Bila masuk dalam badan dia, benda tu berjalan perhati saya. Saya duduk macam ni. Allah. Oh, benda real depan mata tuan-tuan. Dia macam ni, tangan dia berjalan macam merangkak. Oh, kerak kan. Kata nak haram pergi. Kalau tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, saya cakap dengan tuan-tuan, saya nak record video tapi tak sempat record. Kalau tuan-tuan tengok depan mata, saya beritahu tuan-tuan trauma sebulan. Kira saya yang begitu berani macam ni pun, saya jadi trauma seminggu. Kalau tuan-tuan yang biasa-biasa, saya rasa trauma sebulan. Saya ingat dalam filem tu bohong tuan, yang rapid apa semua tuan. Betul tuan-tuan. Saya tengok real depan mata, lillahi ta'ala depan mata saya tengok. Saya kata, gila babi punya. Tak boleh, saya tidur muka lampu tuan, tak boleh tidur. Tidur muka lampu, tidur tutup lampu yang mesti teringat. Tidur tutup lampu yang mesti teringat. Tak boleh. Berjalan kerak. Biasa tu Fi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semua. Ya. Sehat ya? Sihat tuan? Ya, sihat. Alhamdulillah. Dah empat malam ni luar kawasan Rakan-rakan semua sehat Selamat malam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan non-Muslim. Tak banyak isu Ada beberapa perkara. Pertama sekali berkaitan tentang titah yang dipersembahkan oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong melalui Majlis Raja-Raja. Beberapa perkara yang perlu kita laksanakan dalam negara. Yang pertama sekali, dia boleh dirangkumkan. Pertama sekali, vaksinasi perlu dilaksanakan dalam kadar yang segera untuk majoriti 80% penduduk rakyat Malaysia divaksin. Itu atas sukarela lah bukan dipaksa. Yang kedua adalah berkaitan tentang segala pengumuman, peruntukan dan bantuan itu diturunkan kepada rakyat yang memerlukan. Sebab dalam keadaan begini ada golongan-golongan rakyat yang tertekan dan sebagainya. Ini memang perlu diutamakanlah. Itu memang satu kepentingan yang perlu dipandang serius oleh agensi-agensi kerajaan. Saya semalam sikitlah cerita. Semalam kami ke satu agensi kerajaan berkaitan tentang bahagian kewangan untuk perniagaan rakan-rakan kita yang terjejas yang hampir 3 bulan tidak melakukan perniagaan, so mereka ingin mendapatkan modal pusingan untuk perniagaan. Tetapi agensi-agensi kerajaan ini birokrasi, tendang sana tendang sini. Sebut boleh? Di daerah Sepang. Agensi mana? Nama? Tak, agensi itu saya tak perlu sebutkan. Saya pun dah kena sebut bang, sebab sekarang ni FB saya dipantau. Saya kena ambil statement banyak kali dah. Jadi kalau benda tu benar kena sebut. Kalau tak benar lagi orang akan ambil report kat atas saya. Tak. Kita dah buat report dah benda semua. So benda tu jalan. So maknanya birokrasi ini perlu dielakkan. Maknanya kerajaan telah mengumumkan peruntukan kepada agensi-agensi dan golongan-golongan penerima. Agensi mana bang? Tolong boleh bagi tahu. Pelaksana ini perlu menjalankan kerja dengan amanah. So dia perlu teluslah. Maknanya contoh peniaga nasi lemak, dia keputusan dan sebagainya, dia pergi kat tekun, insyaAllah boleh dapat, tak ada masalah.
Sebab Tekun salah satu agensi yang cukup-cukup cukup mudah. Ah. Ini perlu sebab peruntukan dan pengumuman keuangan yang telah diumumkan oleh kerajaan sampai ke bawah. Selepas itu baru kita masuk dalam sesi persidangan Dewan Rakyat. Persidangan Dewan Rakyat, maknanya dia berperingkat-peringkat. Cuma saya sedikitlah. Sebab tadi bang, saya sempat tengok live mesyuarat Tengku Zaf. Jadi tidak ada isu yang dibangkitkan di peringkat negeri, daerah dan sebagainya berkaitan dengan peniaga. Mengikut kepada laporan yang dikeluarkan, segala bantuan kepada peniaga di bawah Permekasa, kita tahulah bantuan kepada peniaga ni adalah JKP dan sebagainya, dilaksanakan. Jadi bila abang kata ada bantuan yang tak sampai kepada peniaga ni, kena tahu agensi mana. Dan sebab apa? Sebab tadi saya dengar sendiri. Dan apa yang tengah dibincangkan tadi, mungkin saya tak boleh nak bagi tahu lah, bukan sekali orang kata saya pecah apa dan sebagainya, bukannya orang kata apa, bukannya menteri dan apa. Saya cuma boleh bagi tahu, sekarang ni mereka tengah untuk memperkasakan lebih banyak bantuan-bantuan kepada rakyat. Dan Tengku Zaf pun bagi tahu tadi dalam statement dia tadi, ini bukan saya tipu, Tengku Zafrul bagi tahu dalam statement dia tadi, kerajaan tengah merangka bantuan baru kepada rakyat untuk membantu rakyat di saat pandemik COVID-19. Jadi bila abang sebut macam ni, dia contradict now. Jadi kita nak tahu agensi mana tu. Itu yang kita nak tahu, agensi mana yang mana yang kata tak sampai bantuan. Sebab benda ni dah keluar dalam mesyuarat dan benda ni keluar dalam surat khabar. Tidak ada masalah berbangkit berkaitan dengan peniaga. So bila kita tak sebut, dia akan jadi satu persepsi orang akan tentang pada kerajaan, dia pun akan main isu ni. Orang tengok kerajaan tak bantu peniaga, sedangkan saya bagi tahu tadi, 100% bantuan kepada peniaga terlaksana. Tidak ada bantuan yang terlepas kepada peniaga. Isu tak ada. Isu lah ni yang kita tahu moratorium lah. Banyak tadi duk sebut moratorium B40, moratorium TN20. Mungkin akan ditambah baikkan. Sebab yang ni sebenarnya tadi Tengku Zaf kata dia adalah misleading the issue. Tentang moratorium ni adalah misleading saja. Orang tak faham sebab ada orang yang manipulate isu yang sebenar. B40 dia dapat automatik. B40 automatik, M40 dia perlu mohon. Sebab apa? Sebab nak tengok ada M40 yang depa ni bergaji penuh. Ada yang hilang kerja dan sebagainya. So bank nak tengok. So siapa yang ada terjejas saja, hilang kerja kan tak ada OT apa semua, akan dapat secara automatik moratorium. Begitu juga dengan TN20. So benda isu ni saja tadi. Tapi isu tentang perniagaan ni saya tak dengar. Jadi bila abang sebut ada agensi mana yang tak sampai bantuan, kita nak tahu. Okey. Agensi tu besok saya akan sertakan dengan surat apa semua sekali sebab saya tengah bertugas. Besok saya akan berikan keseluruhan dokumen dan segala. Nama dia tak disebut. Saya takkan sebut, tapi tak segala dokumen semua tu dengan kami punya laporan itu saya akan slidekan kat sini besok. Okey? Malam esok saya akan berikan. Okay? Boleh sebut nama agensi tu kita nak tahu. Sebab kita dah menyatakan bahawa sebab kita telah ambil tindakan, so tindakan itu telah disusuri, so dokumen itu besok saya akan berikan. Saya akan berikan kepada pihak tuan. Okay. Edino cakap tadi kerajaan baru merangka. Bukan baru merangka. Baru lagi nak merangka lagi bantuan kepada rakyat. Sebab kita dah ada Belanjawan 2021, kita dah ada Permai, kita dah ada Permekasa, kita dah ada Permekasa Plus. Lepas ni akan ada lagi. Jadi Tengku Zafrul pun keluar ada statement akhbar. Selepas ini akan ada lagi bantuan daripada kerajaan kepada rakyat. So bukan baru nak rangka bantuan baru. Bantuan dah bagi setahun dah, takkan tak dapat. Cuma hak yang PKP yang baru ni ada lagi. Kerajaan sentiasa prihatin kepada rakyat. Kerajaan sentiasa dekat kepada rakyat. Okey. So maksud saya tu maknanya segala peruntukan dan pengumuman pakej-pakej yang telah diumumkan itu sebelum ni mesti sampai kepada golongan-golongan yang memerlukan. Maknanya perlu untuk rakyat ke
peniaga ke ataupun SME ke semua nak hidup kembali, so kena diselaraskan secepat mungkin sebelum sidang parlimen itu akan bermula. Sebab bila sidang parlimen bermula akan berlakunya perbahasan segala peruntukan itu di dalam Dewan Negara nanti. Itu maksudnya. Isu-isu berkaitan tentang politik saya tak nak sentuh sebab dekat sana ada sesi perundangan dan sebagainya, itu saya tak nak sentuh. Cuma satu lagi isu yang saya nak sentuh adalah berkaitan tentang isu masjid dan surau. Saya tulis tadi kita perlu memahami undang-undang untuk masjid dan surau. Masjid dan surau adalah di peringkat persekutuan adalah untuk negeri Pulau Pinang, Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Putrajaya dan Melaka. Di bawah yang di-Pertuan Agong yang tidak ada Majlis Raja-Raja. Mereka hanya ada TYT. Selain daripada negeri-negeri tersebut, ada 9 negeri yang memiliki raja-raja. Kenapakah setakat ini tidak tampil NGO ataupun golongan-golongan dakwah yang selama ini dalam YouTube dan sebagainya ini menyatakan bahawa masjid ditutup dan sebagainya. Kenapa mereka tidak tampil dengan satu memorandum dipersembahkan kepada setiap majlis raja-raja negeri untuk menyatakan pendirian bahawa kami umat Islam mengharapkan setiap negeri melalui raja-raja berikan ruang untuk membuka masjid untuk kami solat. Tetapi kenapa tak dilakukan? Persoalan dia, benda ni adalah permainan persepsi. Soalannya bila masjid tutup? Kayak ni masalahnya, dia orang cakap masjid tutup. Tapi dia orang tak faham. Bila masjid tutup? Itu kita nak tahu. Jadi masjid tak pernah tutup. Masjid tidak pernah tutup. Masjid dikurangkan jemaah dia. Itu saja. Sekarang ni dia sentimen. Maka masjid ini dikurangkan aktivitinya. Maka di sana tidak ada pendapatan bagi mereka dan sebagainya. Apabila golongan ini terjejas, so inilah sentimen yang dimainkan. Saya adalah golongan dalam golongan pendakwah, tapi saya bukan yang berceramah di masjid dan sebagainya. Kami adalah golong pendakwah yang masuk dalam perkampungan dan estate-estate. Kami adalah pendakwah-pendakwah Islamiah. Kami pun terjejas. Kami bukan berdakwah untuk mendapatkan duit, tapi kami berdakwah untuk mendapatkan hidayah untuk orang lain. Kami pun dihadkan, tak boleh. Kami tak boleh masuk perkampungan orang asli, kami tak boleh masuk ke sana dan ke sini. So inilah jadinya. Kan? Okey, isu berkenaan dengan masjid ni telah dijawab oleh beberapa orang ilmuwan Islam dan telah pun dijawab oleh beberapa ramai orang profesor Islam. Kalau masuk dalam masjid, orang yang tak kenal, dia bukan sahaja bersolat, dia pegang kepala paip. Kita kena tahu virus ni bukan sahaja melalui pernafasan saja, melalui sentuhan dan sebagainya. Dia akan pegang kepala paip, dia akan sentuh dinding, sentuh pintu, sentuh macam-macam lah dia sentuh. Kalau kita nak suruh dia tak dengar. Depan masjid. Okey. Isu tentang masjid ni telah pun diperjelaskan oleh ahli ilmuwan Islam, the scholar of Islam. Bacalah dalam World Dakwah Council. Dan juga telah diperjelaskan oleh ahli-ahli Islamik dalam negara kita sendiri pun. Tak dengar lah. So kena baca lah berkenaan dengan benda ni. Tak dengar? Tak dengar. Tak mungkin tak dengar. Tak jelas langsung. Line penuh takkan tak mungkin tak dengar. Hello, dengar
Hello, dengar Tak dengar langsung. Takkan tak dengar langsung. Line okey ya? Hello, dengar Orang lain dengar. Tak dengar. Orang lain dengar kan? Ada gangguan kot. Try keluar masuk balik. Sekejap masuk balik Okey, isu basket ni yang duk jawab dalam live ni, mereka ni berkelayakan ataupun tidak berkelayakan. Siapa depa ni? Depa ni ada tauliah ataupun tidak ada tauliah untuk jawab berkenaan dengan hukum hakam ni. So pihak yang ada tauliah, yang ditauliahkan oleh sultan dan pihak yang ada pendidikan berkenaan dengan usul fiqh dan sebagainya, mereka dah jawab dah. So nak petikai siapa lagi? Nak petikai ulu amri? Nak petikai ulama? Kan? Dia pun duk petikai, dia berkata kerajaan suruh tutup masjid. Ulama dah jawab, ulu amri dah jawab. Habis tu nak petikai siapa lagi? Oh hampa je betul, ulama tak betul. Ini masalah ni puak-puak Pak Wahab ni. Kan? Puak-puak Pak Wahab ni pun masalah juga. Kan? Minta maaf cakap lah, tak ikut ada Pak Wahab tu. Kan? Jadi ini pun masalah kita. Kan? Jadi orang kata apa? Orang yang dah ni dah jawab dah. Saya tak sepatutnya lah main isu-isu ni, tapi saya nak ni lah kan. Depa ni macam-macam dalam parti depa ni. Pak Wahab ada. Pak Syih pun ada. Pak Salafi pun ada. Macam-macam nama lah depa ni. Depa nak petikai apa? Semua orang tak betul, depa yang betul. Yang mampu macam tu. Hak dua ada dalam dunia ni semua tak betul. Ulama-ulama apa nama ni tak betul. Pengkaji-pengkaji Islam tak betul. The scholar of Islam semua tak betul. Depa yang betul. Mampu macam tu. Nak suruh orang semua seluruh dunia dengar cakap depa. Apa macam tu? Mereka sengaja membawa propaganda saja. Depa yang betul. Mampu macam tu kan. Mai bila ustaz mana terang pun, oh dia ni tak betul, dia ni Illuminati. Habis tu dia seorang yang betul. Apa payahlah macam tu. Ini yang jadi masalahnya di sini. Dia habang tak dengar, tapi boleh pula dia jawab apa yang Syafiq tanya. Jadi ini yang masalah di sini ni. Jadi orang lain tak betul, dia seorang betul, ini masalah lah. Hak Syekh ada kan. Okeylah tuan-tuan, setakat tu aja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.